Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syafal Bakrin Haji Suhaili. Dan saya Norbaizura Andy. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat tiba di London, United Kingdom. Persekitaran kerja yang selamat dan sihat penting bagi mengelak kemalangan dan kemudaratan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, hari ini berangkat tiba di London, United Kingdom. Berangkat mengiringi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ialah Dulan Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin. Keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia di lapangan terbang Stansted London dijunjung oleh Glenn Myers DL, Deputy Lieutenant of Essex, selaku wakil pribadi His Majesty King of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, dan Michael John Holloway OBE, Special Representative of the Foreign Secretary. Juga hadir bagi menjunjung Kebawah Duli Yang Maha Mulia ialah Tuan Yang Terutama Laksmana Pertama Bersara Pangeran Datuk Seri Pahlawan Nur Azmi bin Pangeran Haji Muhammad, Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke United Kingdom dan Air. Keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke London, United Kingdom adalah atas undangan His Majesty King Charles III, King of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, bagi menghadiri istiadat pertabalan bagi His Majesty King Charles III, King of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, dan Her Majesty Camilla, the Queen Consort. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam semalam berangkat ke London, United Kingdom bagi menghadiri istiadat pertabalan His Majesty King Charles III, King of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, dan Her Majesty Camilla, the Queen Consort, yang akan berlangsung pada 6 Mei 2023. Berangkat mengiringi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ialah Dulan Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin. Sebelum berangkat dari Istana Nurul Iman, doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar. Berangkat di hangar penerbangan Kebawah Duli Yang Maha Mulia di Rimba bagi menyembahkan selamat berangkat ke hadapan majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia ialah ahli-ahli kerabat diraja. Berangkat sama dan hadir bagi menyembahkan selamat berangkat ke hadapan majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia ialah Yang Amat Mulia Pangeran-Pangeran Kshatriya, Penasihat Khas Kebawah Duli Yang Maha Mulia, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Diraja, Menteri-Menteri Kabinet, Timbalan-Timbalan Menteri, Pesuruhjaya Polis Pasukan Polis Diraja Brunei dan Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei.
Pemerdagangan manusia adalah masalah yang dialami seluruh dunia yang mengeksploitasi para mangsa untuk keuntungan sendiri selain menjejaskan keselamatan negara dan ekonomi. Perkara tersebut antara yang ditekankan semasa ceramah umum yang dihoskan oleh Kedutaan Amerika Syarikat di negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Youth Against Slavery YAS Brunei. Ceramah diadakan semalam di sebuah hotel di Ibu Negara. Puan Yang Terutama Karen R. McClellan, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Amerika Syarikat ke negara Brunei Darussalam menekankan pemerdagangan manusia menjejaskan kedaulatan undang-undang dan memudaratkan kesejahteraan individu dan komuniti. Ceramah antara lain membincangkan isu pemerdagangan manusia yang meluas di seluruh dunia serta meneroka bagaimana komuniti boleh bekerjasama membasmi pemerdagangan manusia. Sebelum ini diadakan bengkel 2 hari yang bertujuan untuk membina kerjasama yang lebih kukuh antara penguatkuasa undang-undang, agensi bukan kerajaan dan media dalam menangani isu pemerdagangan manusia. Persatuan WeCare terus berusaha membantu golongan yang memerlukan termasuk melaksanakan projek bantuan kemanusiaan. Ikuti bahan beritanya selepas ini, teruskan bersama Berita Perdana. Dalam kehidupan sehari-hari, kita hendaklah sentiasa mengamalkan penjagaan keselamatan sama ada di rumah, tempat kerja ataupun di tempat awam. Secara umumnya, sebilangan besar daripada kehidupan kita secara tidak langsung terdedah kepada pelbagai risiko yang membahayakan. Sesungguhnya tempat kerja yang kurang selamat dan terdapat punca yang mengakibatkan kemalangan dan kemudaratan boleh menjejaskan kehidupan kita dan keluarga dari segi sosial maupun kewangan. Perkara tersebut antara intipati khutbah Jumaat hari ini bertajuk Islam mementingkan persekitaran kerja yang selamat dan sihat. Khutbah turut menggariskan mengenai beberapa langkah bagi memastikan persekitaran kerja yang selamat dan sihat. Manakala antara langkah-langkah bagi memastikan persekitaran kerja yang selamat dan sihat sama ada dalam pejabat atau sewaktu bertugas di luar pejabat, hendaklah memastikan persekitaran kerja sentiasa bersih dan teratur bagi mengelakkan terjadinya kecederaan dan suasana yang tidak selesa. Selain itu, hendaklah juga mengambil langkah berjaga-jaga dengan mendirikan papan tanda amaran bagi memaklumkan pekerja-pekerja dan orang awam mengenai sebarang bahaya di kawasan tertentu. Adalah sangat penting supaya aspek keselamatan dan kesihatan di tempat kerja diurus dengan cara yang sistematik. Hendaklah kerap melakukan pemeriksaan keselamatan dan kesihatan bagi sentiasa memastikan persekitaran kerja yang selamat dan sihat bagi pekerja-pekerja. Persatuan Bulan Sabit Merah Negara Brunei Darussalam petang tadi mengadakan majlis membaca surah Yasin, tahlil, solat fardu asar, solat hajat berjemaah dan membaca doa kesyukuran bagi memperingati Hari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah sedunia dan sambutan Jubli Intan Persatuan Bulan Sabit Merah Brunei Darussalam. Hadir Pengarah Dato' Peruka Haji Muhammad Yusof bin Pengarah Haji Bahar, Presiden Bulan Sabit Merah Negara Brunei Darussalam. Majlis berlangsung di Masjid As-Solihin. Bank Islam Brunei Darussalam BIBD mengingatkan orang ramai supaya sentiasa berwaspada jika dihubungi oleh mereka yang menyamar sebagai pegawai BIBD atau bank lain atau mana-mana agensi kerajaan atau autoriti yang lain. Mereka yang menyamar berniat untuk mendapatkan maklumat peribadi seperti nombor kad pengenalan, butir-butir perbankan internet atau mobil, nombor PIN, kata laluan sekali OTP atau butir-butir kad debit atau kredit seperti nombor kad atau kod keselamatan CVV.
Orang ramai adalah diingatkan bahawa pihak BIBD atau bank lain mahupun agensi kerajaan atau autoriti tidak akan pernah meminta maklumat peribadi atau butir-butir perbankan melalui telefon atau media sosial untuk apa jua tujuan. BIBD menasihati orang ramai supaya melindungi diri mereka dan ahli-ahli keluarga, terutama sekali golongan warga emas yang sering menjadi sasaran daripada sebarang skim penipuan dengan sentiasa berjaga-jaga dan mengambil langkah berikut. Jangan dedahkan maklumat peribadi dan sulit seperti butiran bank, nombor kad pengenalan atau butiran kad debit. Jangan membuat perpindahan wang ke akaun tersebut dengan menghubungi mereka. Jika anda meragui tujuan panggilan atau identiti pemanggil, sahkan panggilan tersebut dengan menghubungi talian telefon utama organisasi tersebut. Wujudnya pertubuhan bukan kerajaan NGO bukan hanya membantu pihak kerajaan, malah mampu menjadi tulang belakang kepada golongan yang memerlukan dan menyokong mereka khususnya dalam tempoh sukar. Persatuan Kami Prihatin atau lebih dikenali sebagai WeCare merupakan antara persatuan tempatan yang melaksanakan beberapa projek bantuan kemanusiaan ke negara-negara yang ditimpa musibah. Ditubuhkan pada 20 Oktober 2016, WeCare telah menjalankan beberapa inisiatif projek bantuan kemanusiaan dengan tampil membantu menyumbangkan makanan dan keperluan asasi kepada golongan yang memerlukan. Projek yang kami yang dikenali adalah kalau international project adalah Brunei for Gaza, Syrian Warm Winter, dan juga for local project yang kami membuat adalah Ramadan Relief Project, Brunei for Bruneians juga, dan macam-macam lagi. Menyalurkan bantuan kepada mangsa yang terkesan oleh isu kemanusiaan, menyebarkan kesedaran awam terhadap isu kemanusiaan dan memberi peluang sukarelawan, especially untuk belia-belia. Pernah terlibat dengan misi bantuan kemanusiaan ke Turkiye, salah seorang ahli WeCare mengongsikan pengalaman beliau semasa berada di Turkiye dalam meringankan beban yang ditanggung oleh rakyat di negara tersebut. Melihat keadaan orang-orang Turki di sana, sungguh saya sangat terkesan sebab melihat keadaan orang yang dulunya ada rumah tapi sekarang terpaksa tinggal di kamp, sangat menjadikan bagi saya. Sokongan orang ramai ini juga kami telah dapat menyalurkan 700 set makanan asasi di Turkiye, 3,475 set penyungkaian di Gaza, dan juga kami berjaya mengadakan 2 majlis sungkai bersama pelarian Syria dan Palestin di Turkiye. Adalah menjadi harapan Persatuan WeCare untuk mengadakan kempen-kempen bantuan kemanusiaan secara konsisten di samping dilaratkan ke tempat-tempat yang memerlukan. Orang ramai yang ingin menyumbang layari laman web WeCare www.wecare.org.pn atau ikuti Instagram wecare.bn. Sebut sahaja perkataan poket, pastinya akan terlintas mengenai poket baju, seluar ataupun beg. Namun berbeza dengan apa yang akan kami bawakan kali ini, iaitu mengenai poket yang dapat membantu jika ketinggalan dompet. Poket, aplikasi pembayaran mudah alih tanpa tunai yang pertama di negara Brunei Darussalam yang dikeluarkan oleh syarikat 3G Media dan Berhad. Aplikasi tersebut memberikan perkhidmatan yang membolehkan para peniaga dan pengguna membuat transaksi secara dalam talian. Nadira Haji Omar seterusnya melaporkan. Mula dilancarkan pada tahun 2019, aplikasi Poket menerima sambutan baik dalam kalangan pengguna berikutan perkembangan pesat aplikasi pembayaran mudah alih tanpa tunai di luar negara. Di samping itu, penggunaan aplikasi tersebut juga dimanfaat ketika penularan wabak COVID-19 untuk mengekalkan jarak fizikal.
Meskipun bank-bank tempatan menawarkan beberapa pilihan bagi pembayaran tanpa tunai, aplikasi Pocket mempunyai keunikannya yang tersendiri dengan mampu menempatkan 3 kad Visa atau Mastercard dari bank yang berbeza dalam satu aplikasi. Aplikasi kami diberi nama Pocket kerana ia mudah diingati. Bila pengguna akan membayar, orang cek Pocket. So di sanalah kami timbul idea bagi nama apps kami Pocket. Alhamdulillah setakat ini lebih 36,000 orang yang menggunakan aplikasi Pocket kami dan lebih 350 peniaga yang menggunakan servis secara transaksi secara talian kami. Pocket ini dibina untuk pengguna membuat transaksi tanpa tunai, iaitu dengan hanya mengimbas QR dengan hanya menggunakan telefon bimbit. Di samping itu juga kami ada menyediakan pocket merchant, vending machine, sistem pos dan juga kios layan sendiri. Ianya adalah untuk para peniaga lah. Pengguna membayar dengan Pocket dengan mengimbas kod QR di bahagian depan kedai vendor atau dari jauh melalui fungsi bila yang berfungsi sama dengan pemindahan bank. Sebagai pelanggan, tiada charge dikenakan untuk memuat turun dan menggunakan aplikasi tersebut. Aplikasi Pocket amat berguna kepada perniagaan kecil yang tidak mempunyai terminal kad bank tetapi mempunyai cara yang mudah dan selamat untuk melakukan transaksi tanpa tunai dengan pelanggan dari bank yang berbeza. Pocket ini sebenarnya senang. It's very convenient. Like you don't have to bring your cash all the time. You don't have to go to the bank to withdraw your money. I would say Pocket app is very easy to use, convenient. It can be used within BIBD, SCB, Baiduri, and as well we have campaigns running which you can win prizes. So yeah, it's a very exciting app. Sempena ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-39, Sekolah Chung Hua Kiudang mengadakan kejohanan badminton kali ke-6. Majlis pembukaan kejohanan diadakan semalam di Sekolah Chung Hua Kiudang, daerah Tutong. Perasmiannya disempurnakan oleh Awang Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Kejohanan yang diadakan sehingga 7 Mei ini disertai oleh 7 pasukan terdiri daripada lebih 100 peserta. Antara kategori yang dipertandingkan terbuka perseorangan lelaki, bergu campuran terbuka dan kategori bergu veteran lelaki. Kejohanan Golf Amatur Terbuka Kelab Golf Pantai Mentiri edisi ke-32 dan Kejohanan Golf Senior Amatur edisi pertama 2023 Anjuran Kelab Golf Pantai Mentiri membuka tirainya pagi tadi di Kampung Mentiri. Kejohanan disertai lebih 160 pemain. Dalam kejohanan amatur terbuka, 2 kategori dipertandingkan, iaitu overall gross lelaki dan wanita. Kejohanan selama 3 hari itu akan berakhir Ahad ini.